Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video tutorial ni saya akan ajar macam mana nak buatkan chart menggunakan Microsoft Project 2016. Pertama, kita kena tahu kita menggunakan SDLC model apa. Untuk video ni saya akan tunjukkan macam mana nak buat waterfall model punya Gantt chart. And then selepas kita tahu waterfall model, kita kena tahu ada berapa banyak fasa yang terlibat dalam waterfall model. Tetapi untuk subjek membuat program ini, so kita akan skip dua phase, which is system design dan juga maintenance. Okay, system design dengan maintenance kita akan buang daripada kita punya Gantt chart lah. So kita akan fokus kepada 4 phase saja: analysis, implementation, testing dan juga deployment. So then next kita kena buka Microsoft Project 2016. Okay, pergi buka dekat blank project. Okay, so then kita akan start tulis dia punya phase lah. Okay, phase yang pertama adalah analisis. So dalam phase ni ada apa? Contohnya dalam phase analisis ni kita buatlah group division, pembahagian kumpulan. Okay, so then kita ada proposal preparation, okay, proposal submission, kita ada proposal presentation, kita juga ada proposal correction. Okay, so ini adalah contoh untuk fasa analisis lah. And then kita boleh besarkan benda ni macam ni Okay, so next phase adalah kita akan skip terus ke implementation phase. Okay, so dalam phase implementation kita akan ada 7 kali perjumpaan, iaitu weekly progress meeting lah. So kita ada weekly progress meeting 1, 2 sampailah 7. So nak senang copy je, Ctrl C, Ctrl V. Okay, so cukup 7. So macam ni kita nak edit, kita tekan je double click kat sini, kita ubah dekat sini lah, highlight, edit. Okay, sini pun sama. Alright, ini pun sama, ini pun sama. Okay, this one also, and this one also. Tukar. Okay, selesai. So next adalah kita akan orang kata phase, iaitu testing phase. Dalam testing phase ni kita akan buat 2 kali testing lah. So full adalah initial testing. So bila dah buat initial testing akan ada error. So kita kena debug lah untuk betulkan error tersebut, dan barulah kita akan buat final testing. So last kali kita akan ada deployment, okay, iaitu macam product delivery lah. So dekat sini kita akan ada final presentation, kita akan ada report submission, kita akan ada project submission, okay, dan juga document submission. Okay, ini adalah contoh dia lah, which is yang melibatkan 4 stage. So which is 4 phase, sorry, 4 phase. So kat sini ada analysis, implementation, testing dan juga deployment. So this thing adalah orang kata mak dia, anak dia adalah yang ini. So bila kita dah highlight, supposedly yang anak task kepada phase analysis, so kita dah highlight kan. So kita akan klik button indent task untuk jadikan dia anak. Okay, so same goes to this, highlight, indent task, these two, yang ini juga indent task, this one too, indent task. Okay, so kita dah ada anak lah. So next adalah usually bila dia adalah orang kata, apa orang kata tu, orang kata header ataupun kata face lah. So kita akan colour lah dia sikit, kita taklah warna kelabu gitu. Okay, so kita nampak lah, ni tengah face apa, ini adalah task untuk face yang mana. So senang nak monitor. Okay, so selesai dah, kita dah colourkan. And then adalah kita nak kena set tarikh pula. Okay, set tarikh tu senang je, awak boleh je pilih tarikh. Contohnya analisis ni adalah contoh, nanti letak tarikh yang sebenar lah. So contohnya analisis kita start pada 21 hari bulan Februari contoh, sehinggalah ke 4 Mac 2022 contoh. Lepas tu next implementation pun awak pun letaklah tarikh orang kata 5 hari bulan, okay,
So boleh je buat ni. Okay, the next working day lah. Okay, buat je ni, make a Saturday tu as a working day. Kita akan buat Sabtu Ahad bekerja juga. So make a Saturday 5 tu as a working day. So next kita teruskan kepada maybe sampai 13 hari bulan contoh. Alright. So next this also lepas 13 14 pula. Okay, lepas 13 14 Mac mana? Okay, 14 Mac. Contohnya 1 minggu ke nak letak 2 minggu. Contohlah letaklah maybe sampai 27. And then 28 Mac lah pula. Contoh 28 Mac sampailah contoh 9 April example. Okay, tapi dekat sini kita akan ada masalah, which is tarikh dia punya kiraan tu tak betul. So kalau logiknya dekat sini kita bekerja Sabtu Ahad jugalah. Okay, usually programmer akan bekerja Sabtu Ahad juga. Tetapi dekat sini Monday to Friday, kalau kita kira betul-betul lah kat sini kan, Monday 21 habis 4, supposedly 12 hari. Tapi dekat sini kira 10 hari. So Sabtu Ahad tu dia kira cuti. So macam mana kita nak buat Sabtu Ahad juga bekerja? Okay, so first pergi dekat tab project. Okay, pergi dekat tab project. Okay, kemudian kita tekan dekat change working time. Change working time. Selepas tu awak pergi create new calendar. Create new calendar. So just make a copy of standard. Nama tu biar je. Tekan OK. Kemudian dekat sini ada 2 tab kecil, exceptions dengan work week. So awak tekan work weeks. Tekan work week. So tekanlah dekat details. Tekan details. So usually awak boleh tengok dekat sini lah, working times kita adalah 8 pagi hingga 12 tengah hari, 1 tengah hari sampai 5 petang. So kalau kita tengok Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, semua waktu bekerja dia 8, 12, 1, 5 macam tu. Okay, so kita pun kena buat lah yang sama juga. So kita akan start dengan Sunday, tick set days to this specific working time. So awak tulislah 8 titik bertindih 00 AM. Kemudian pergi belah sini, type je terus kat dalam tu sebab dia tak boleh delete, kena type terus. 12 kena buat sama kalau tak nanti dia salah kira. 12 PM. Okay, so next adalah 1 PM sehingga 5 PM. Okay, alright. Okay, dah selesai 1. So next kita pergi Saturday pula. Sunday dah buat, Sunday dah kira bekerja, Saturday pula. Okay, Saturday pun sama. Lepas tekan Saturday, pilih yang bawah sekali. So akan follow juga waktu yang sama kat sini lah. Okay, so kita buat juga 8 AM. Okay, sampai pukul 12 PM. Kemudian sini 1 PM hingga 5 PM. Alright, siap. So selepas siap kita tekan OK. So awak akan tengok tadi kat sini ada warna kelabu kan, Sabtu dengan Ahad, sekarang dah tak ada kelabu. So kita boleh tengok juga bulan next dia. Nampak bila putih maksudnya working, kalau ada warna kelabu non working. So kita dah jadikan semua adalah hari bekerja. So selepas dah buat tekan OK dulu. Okay, tapi tak selesai lagi sebab dekat sini masih lagi 10 hari. So macam mana kita nak make sure kita menggunakan kalender tu? Okay, so kita kena pergi dekat project information. But before that, tekan dulu tarikh, mana-mana tarikh yang kita dah set kan. Kena ada tarikh dululah. Tekan tarikh, tekan project information. Okay, so dekat sini ada kalender. So by default dia akan pilih standard, tapi kita ada buat satu orang kata kalender baru, nama dia copy of standard. So pilih copy of standard. Okay, lepas tu tekan OK. Okay, so dia dah lah jadi 12 hari dekat sini. Okay, so nanti kiralah balik betul tak Saturday hingga Sunday tu 9 hari. Cuba kita try tengok betul tak yang kat sini. Sebab sepatutnya bila kita buat kat atas, bawah ni pun dia akan auto orang kata calculate balik. So 5 Mac. Okay, 5 Mac sampai 13 Mac. Dia kata 9 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, betul. 9 hari. So yang bawah ni pun akan jadi samalah calculation dia. So buat sekali je. So total dia yang lain semua akan jadi betul. Okay, so kat sini contohnya fasa analisis 21 hingga 4. Dia besarkanlah sikit. Okay,
Okay, besar sikit. So, contohnya, yang ini memanglah total untuk phase analysis ni memang 12 hari contoh. So, group division tu takkan awak buat 2-3 hari. Contohnya awak buat 1 hari. So, 21 tu start. So, start lah dengan 21. Okay. 1 hari je. Okay, boleh buat 1 hari je sampai 21 juga. So, proposal preparation ni maybe 7 hari ke, tak kisahlah kan. 7 hari. So, start esoknya pula 22 sampailah contohnya maybe 28 lah contoh 7 hari. Kemudian kita ada submission. Maybe submit tu adalah 1 Mac. Contoh 1 Mac. Okay. So next adalah ada proposal presentation esoknya pula 2 Mac. Okay. 2 Mac. Mana 2 Mac? Okay. So then kena buat proposal correction pun 1 hari juga. 2 hari lah. 4 hantar kan? So maybe 3 Mac sampailah 4 Mac. So make sure tarikh dekat sini start sama, bawah ni mesti akhir sama. Sebab apa? Kena tengok timeline dekat sini. Dia mesti start dekat sini, ni ujung bawah dia pun mesti akhir dekat sini. So barulah betul. So next barulah awak buat follow juga yang bawah ni. Sama jugalah dengan yang lain. Okay, so kita nak cantikkan sikit. So just tekan hijau ni, so kita auto highlight everything. So bila dekat atas, tukarlah font dia kepada Arial lah, standard. Okay, standard font. Pilih Arial. Okay, pilihlah font 10 ke kecil sangat 12 ke 12 besar sangat, 11 lah kot. Okay, 11. So nampak nice. So tarikh dengan duration ni kita buat di center gitu. Boleh center tak? Kejap saya tengok. Format. Boleh. Pergi dekat format, ada center kan gitu. Sudah siap. Sudah ada cantik dah. Awak punya gancat tu. So kita ada timeline. So macam mana kita nak screenshot gancat kita? So contohnya lah, okay, saya buatlah kat sini sampai akhir contoh 28 hingga 4 September. 28 Mac sampai, okay, contoh start 28 30 contoh 31 sampai 4 September. 9 okay. So 4 contoh. Ni saya hentam je ni sebab nak make sure dia ada tarikh kat situ je. 5 7 terlebih. Kejap. Ni Mei. Sorry. 7 ni 8 9. Sebab kena kira, make sure total tarikh ni tally dengan yang atas lah. Okay, contohnya. Ni March. Ni sepatutnya April. Sorry. 8 ni 9. Kalau merah tu maksudnya tarikh kita salah. Merah tu maksudnya tarikh kita salah. So nampak So tapi kita ada problem kat sini. Okay, so yang ni predecessor ni tak penting. So boleh tutup macam ni. Tarik je ni, tutup sikit. Yang ini pun tak penting juga. Ni awak boleh tekan ni ni yang tengah-tengah ni indikator atau task mode ni. Okay, tarik. Tutup. Yang ni semua penting. Yang lain tu semua penting. Yang ni pun task mode ni pun tak penting juga. So tutup. Predecessor pun tak penting juga. Untuk kita punya gancat projek kita ni tak penting lah. Yang ini je penting. So cuba try masukkan semua timeline ni dekat dalam orang kata gambar ni. Contohlah, tak boleh, awak boleh kecilkan sikit lah. So make sure timeline hujung start dengan akhir tu mesti dalam satu gambar, dalam satu screen. Contohnya macam tak muat, awak boleh kecilkan, awak boleh adjust ataupun control scroll up, control scroll down, macam tu lah. Adjust sampai dia boleh masuk dalam satu screen. Okay, ni mungkin boleh macam ni. Okay, contohlah dia dah masuk dalam satu screen ke. Kalau besar lagi, besar lagi tak boleh. Macam ni je lah yang boleh. So contoh ni lah yang maksimum. Okay, so macam mana kita nak ambil gancat ni? Okay, contohlah awak nak kena letak dalam slide contohlah letak dalam slide. Okay. So kita screenshot lah dia. Mana saya punya snipping tu. Okay, so kita akan screenshot macam ni. Okay,
So kita akan screenshot macam ni. Yang penting task sheet ni, kita bagi task sheet dengan timeline ni, bila dia ada dua, dia akan jadi gancat. So awak paste je dekat sini. Paste biar nampak. Paste biar nampak. Kecilkan sikit. Jangan penyekkan. Memang dia kena panjang macam ni. Jangan kerat. So jadilah macam ni lah rupa gancat. Ini nama dia gancat. So kalau saya minta timeline, contoh lah saya minta timeline pula. Timeline tu apa pula? Dekat gancat ni, ni gancat baru. Timeline tu apa pula? Okay, so timeline tu daripada sini dia boleh menghasilkan timeline. So dekat belah sini, pergi dekat task tab. Pergi dekat task tab ni, ada kat belah kiri ni ada view. View ni boleh pilih macam-macam nak view apa. Contohnya saya minta timeline. So pergi dekat timeline. Okay, so dekat sini tekanlah add task with dates to the timeline. So tekan kat sini, double click. So kita boleh pilih apa je yang kita nak includekan dalam timeline kita. Usually kita tak includekan everything, kita just includekan phase sahaja. So analisis, implementation, testing dengan juga deployment. Boleh kita nak includekan semua, tak ada masalah. Boleh, tapi dia jadi banyak sangat. Okay, dia jadi lagi serabut. Okay, so pilih orang kata phase sahaja. Yang kepala atas pun jangan tick. Pilih phase sahaja, tekan OK. So nampak dia dah masuk dengan cantik. Contohlah kalau masuk dia tak cantik, kita boleh juga tarik dia keluar macam ni. Okay, kalau tak nak, kita boleh turun ke bawah pula. Tak suka, masukkan balik dekat dalam. Gitu. Okay, so sama juga. Contohlah awak nak buat macam ni. Nampak lagi kemas lah contoh. Tarik. Ni boleh adjust. Lepas tu nanti boleh screenshot. So kita boleh nampak lah dalam bentuk timeline macam ni. Okay, sometimes saya perlukan jugalah timeline ni nak tahu. Contohlah kalau awak nak tambah contohlah dah kita buat macam tu. Kalau tak nak, masuk balik lah dekat dalam tu. So ini pun boleh juga screenshot timeline ni. Okay, usually kita screenshot timeline macam ni. Screenshot. Nanti dalam report boleh letak. Okay, so pergi dekat sini, paste. Timeline dah ada. Kecilkan sikit. Okay, so siap. Okay, so timeline kita dah ada. Okay, tapi saya memang tak showkan awak besarkan macam ni lah. But sometimes bila kita besarkan, dia nampak lebih jelas sikit. So tak apa kalau kita tarik sikit. Tapi saya tak galakkan awak buat macam ni lah. Buruk sangat ni, memang tak nampak nanti. Biar macam ni. Ni okey lah ni, boleh baca. Okay, ni pun okey juga. Okay, so buatlah macam tu untuk gancat. So lepas tu jangan sesekali convert dalam PDF ke apa, tak perlu. So memang kita akan pakai screenshot je. Kalau dah siap, save file, save as. Pergi dah simpan kat desktop ke apa, contohnya. Okay, so saya pun simpan lah as a project gancat. Okay, sometimes saya minta awak hantar project gancat.mpp ni sekali. Yang ini editable. Okay, siapa ada Microsoft Project nanti boleh buka balik dan edit semula. Alright, so itu sahaja untuk tutorial gancat. Sekian, terima kasih.